di Sabah sekarang ini, yang menariknya, ini saya nak cerita, minta saudara Razif komen sikit, adalah berkenaan dengan, saya dengar cerita ni, Bersatu dan UMNO, sekarang ini mereka sebenarnya bergaduh di antara satu sama lain. Ada orang bertanya, di sana macam ni ini perkiraan secara buta lah, kita kata secara buta. Kalau sekiranya UMNO dan Bersatu itu bergabung, setia kawan, kuat, awal bukan sekarang, akan datang, maka mereka akan mempunyai potensi untuk menang dalam pilihan raya negeri yang akan datang ni. Itu kalau peringkat atasan sehingga peringkat bawahan dia bersama. Tapi kalau sekiranya peringkat atasan pun masih lagi mereka bergaduh sesama sendiri, kan? Atasan pun masih bergaduh sama sendiri, bawahan lagilah kita pun tak tahu nak tuju hala tuju dia orang, maka itu akan menjadi satu advantage kepada kita. Untuk makluman saudara-saudari, Tuaran ini mempunyai lebih 30,000 pengundi, daripada parlimen sehinggalah ketiga dan DUN baru 4 lah. 4 DUN, 3 DUN lah. Kita ambil 3 DUN, semua PH dan warisan kalah. Kan maksudnya sapu bersih oleh UMNO lah. Senang cerita UMNO lah sapu bersih kan. UMNO dan Barisan Nasional sapu bersih. So, saudara Razif, kita bawa. Bagaimana agaknya nampak peluang pada kali ini? Kali ini Bersatu pun nak claim. Saya dengar cerita ni, dengar betul ke tidak? Bersatu pun nak claim bertanding di kerusi di Tuaran ini. Tak tahulah DUN mana. So, adakah itu bagus ke tidak untuk peluang kita? Sila. Okey, terima kasih Saudara Iswardi. Kalau mau kira peluang tu memang baguslah, sebab kita tengok bukan di sini saja, malah di Semenanjung pun Bersatu dengan UMNO ni mungkin pimpinan mereka rapatlah, tapi daripada jentera-jentera di bawah ni sebenarnya masih bercakaran lagi. Dan itu cerita luar lah. Cerita di Tuaran ni pula situasi dia lebih kurang juga. Sebab kenapa? Sebab Haji G yang merupakan, saya cerita kawasan Dun Sulaman lah. Dun Sulaman ni YB dia iaitu Haji G menang atas tiket UMNO dulu. Menang atas tiket UMNO dan memang dia sentiasa menang lah dulu. Berapa penggal Haji G? 20 tahun 5 penggal lah, lebih kurang. Saya rasa lebih kurang 5 penggal lah. Jadi bila sudah kalah di pusat, dia pun keluar dan antara yang mengasaskan Bersatu di Sabah ni. Oh, dia pengasas. Dia antara pengasas Bersatu di Sabah. Ya, antara yang menumbuhkan Bersatu di Sabah ni. Jadi dan beliau juga sekarang ini merupakan pengerusi Bersatu Negeri Sabah. Jadi kota tu memang sudah jelas. Dia tetap akan dicalonkan pada kali ini untuk mempertahankan kursi dia dan atas kota pengurusi Bersatu Negeri Sabah. Tapi dalam masa sama ini kursi UMNO. Ya, ini kursi tradisi UMNO. Jadi UMNO boleh klaim. UMNO tidak akan lepas. Sebab ini adalah kubu kuat UMNO. Memang dari dulu ini adalah kubu kuat UMNO. Jadi bagi UMNO, kemenangan yang mereka dapat dulu adalah kerana UMNO. Tapi bagi Haji G pula, of course lah, bagi dia itu adalah kerana dia. Betul. Jadi kalau tengok situasi semasa, saya yakin masing-masing mereka pun akan tunjuk kekuatan mereka pada pilihan raya negeri kali ini. Dan saya yakin yang UMNO akan meletakkan calon mereka yang terbaik dan Haji G pun akan masuk bertanding untuk mempertahankan kerusi bagi membuktikan yang memang kemenangan itu adalah sebab dia, faktor dia. Tapi daripada segi on the ground, di antara UMNO dan Bersatu, kekuatan siapa yang nampak lebih dominan sekarang ini di kawasan Dun Sulaman? Okey, kalau antara Bersatu dan UMNO, antara dua tu UMNO lah. UMNO lah lebih kuat. Sebab UMNO jentera dia memang lengkap di kawasan Dun Sulaman ni. Dan Haji G bila dia keluar pun sebenarnya tidak ramai yang ikut dia. Cuma bagi dia masih kuat biasalah, dan dia pengurusi negeri. Dia rasa dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan di sana. Negah dia ada kat situ. Ya. So kalau sekiranya pertembungan itu berlaku sekarang ini, so ada kemungkinan tak bahawa Haji G tidak akan dicalonkan dalam pemilihan raya negeri kali ini? Dan siapa calon UMNO? Agak-agak tahu tak siapa calon UMNO? Ada dengar cerita tak? Calon UMNO tidak pasti. Ya. Tapi kalau saya tengok, kalau ada persefahaman, kemungkinan UMNO yang akan dibuang ke tepi. Akan diberi ruang kepada Haji G. Kalau ada persefahaman antara Bersatu dan UMNO.
Memang UMNO akan dibuang ke tepi. Mereka lebih utamakan HJJ kerana ini kerusi dia sekarang. Itu yang kita nampak lah. Okay. So kalau kita tengok maksudnya daripada segi persefahaman di antara UMNO dan Bersatu, bukan di sini saja. 2 hari lepas saya di Beaufort pun cerita yang sama, 3 hari lepas di Beaufort pun cerita yang sama, mengatakan bahawa pertembungan, dia lagi Beaufort lagi menarik. Calon YB itu dia menang atas tiket UMNO. Selepas itu bila kerajaan bertukar, dia melompat masuk warisan. Dia melompat masuk warisan. Selepas itu dia melompat ikut Musaman. Selepas itu, sekarang ini yang nak bertanding di situ, UMNO of course nak bertanding, dia nak kekal bertanding di kawasan tersebut. Dalam masa sama dia pula, sebab dia tiket warisan, kan dia tiket warisan, so warisan of course tak nak ambil dia lagi dah. Warisan nak bagilah orang lain kan, sama ada warisan atau keadilan. So disebabkan itu daripada UMNO, UMNO nak ambil balik kawasan tersebut. Kan? UMNO nak ambil balik kawasan tersebut. Jadi bila UMNO ambil balik kawasan tersebut, jadi itu merupakan satu dilema terutama kepada, macam saya kata tadi, Bersatu lah. Kan? Bersatu. Jadi perpecahan tersebut, dia sebenarnya kalau pandai ambil advantage, ambil kelebihan, maka kita akan nampak bahawa kemenangan itu boleh kita, terutama macam ni lah kawasan Tuaran ni, macam kita kata KO berapa puluh tahun kita asyik KO je kat sini kan. Sebenarnya dia boleh kalau kita ambil keadaan tersebut, kita ambil situasi, jadi macam kita boleh gunakan keadaan tersebut untuk kita memenangi pilihan raya yang akan datang. Saya tertarik juga untuk menyatakan isu ini bukan setakat berlaku di Sabah. Sebab apa? Kenapa yang Sabah ni merupakan satu test bed yang menarik? Kerana Sabah ini dia gambaran kepada apa yang berlaku di seluruh Malaysia. Kerana apa? Kalau nak compare dengan Sarawak tak boleh. Sarawak tak ada UMNO. Tetapi Sabah ini ada UMNO. Sejak tahun 1992 disebabkan krisis politik zaman PBS dulu. Masih ada lompat parti. Saya ingat lagi masa tu kan. Ingat lagi masa tu sekolah menengah lah. Ingat budak-budak yang tak lahir ni. Dan masa tu PBS lompat parti zaman Mahathir, terus dia tubuhkan kerajaan sendiri, dia claim bahawa mereka dah jadi kerajaan. Apa Mahathir buat? Dia sekat ekonomi. Dia sekat ekonomi, kerajaan Sabah memang terganggu pada waktu itu. Akhirnya bubar parlimen, dia lawan sekali lagi, maka UMNO masuk. Tapi bagi saya itu perancangan jahat UMNO supaya UMNO boleh masuk ke dalam Sabah. Asalnya UMNO tak boleh sabuk masuk ke dalam Sabah sebenarnya. Mula-mula daripada USNO jadi UMNO. Itu asal-asal. Tapi sebenarnya itu perancangan-perancangan yang direka-reka. Tapi tak apalah. Daripada situ, daripada UMNO itu, dapat kita nampak, kalau kita besarkan lagi gambaran ini yang berlaku di seluruh Malaysia sekarang ini. Sebab kita nampak hari ini kenyataan daripada kenyataan media UMNO mengatakan bahawa UMNO akan bertanding di seluruh kerusi tradisi mereka, di mana semua kerusi tradisi UMNO bertandingnya adalah Bersatu di Semenanjung dan juga di Sabah. Sarawak tak ada UMNO. Maksudnya apa? Itu merupakan satu deklarasi perang oleh orang UMNO terhadap Bersatu. Engkau ingat, engkau kerajaan, engkau Perdana Menteri, engkau menteri, kami takut. Sekarang ini kamu tuan sebab kamu menang dalam keadaan khianat. Tapi lepas ini kami boleh ambil balik negara ini, kami ambil balik kerajaan ini kerana UMNO secara tradisinya mempunyai segala kekuatan. Anggapan dia lah. Betul atau tak betul itu cerita lain. Kan? Jadi akhirnya dia boleh ambil. Kekuatan itu dia boleh ambil kalau sekiranya mereka nak ambil.